Dan perhubungan dengan Allah yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tipu daya syaitan ini hanya boleh ditangkis, boleh dihindarkan dengan apa? Illa mukhlasun. Dalam Quran kata Ustaz mukhlasun, bukan mukhlisin. Syaitan boleh menyesatkan orang yang ada ilmu. Syaitan boleh menyesatkan orang yang banyak amal. Kita lihat Syekh Barsisa, walaupun dah tahap boleh terbang di udara tetapi dia sesatkan. Dia seorang wali Allah. Kita tengok apa yang terjadi kepada Bal'am bin Ba'urah, seorang daripada pengikut Nabi Musa yang doanya mustajab, tetapi akhirnya disesatkan. Dia mendoakan kemusnahan kepada Nabi Musa. Kenapa? Walaupun banyak ilmu, walaupun banyak amal, walaupun pelbagai kelebihan, tetapi asasnya ialah bila tidak ikhlas, tidak ada perisai ataupun tidak ada pelindung kepada tipu daya syaitan. Jadi di sinilah kalau kita lihat sebagai rumusan, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas, mukhlis, tetapi tidak cukup berhenti di tahap mukhlis, tetapi kita perlu bergerak ke tahap mukhlas. Mukhlis itu orang yang merasa dirinya sedang berusaha untuk ikhlas, tetapi mukhlas ialah orang yang sudah sampai dan dia merasakan apa saja yang dibuatnya, amal ke apa saja, semuanya milik Allah, bukan milik dia. Ini ke tahap yang paling tinggi, yang tidak merasa mereka beramal, walaupun mereka banyak amal, walaupun mereka akrab dengan Allah, tetapi mereka masih merasa jauh dengan Allah. Jadi inilah ibrah sebagai, saya kira, penutup daripada kisah Nabi Ayub ini. Mudah-mudahan kita boleh bawa ke dalam kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang yang tua, sama ada orang yang remaja dan sebagainya, dalam profession kita, sama ada kita peniaga, kita seorang businessman, ataupun kita sebagai seorang apa saja kita, yang pokok pangkalnya tipu daya syaitan itu hanya dapat diatasi dengan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Farol yang telah menggulung segmen ziarah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dalam satu majlis pengajian yang saya hadir, dalam oleh Allah yarham Tuan Guru kita Syekh Muhammad Zamzam, pernah ditanya kepada Syekh, kenapa Allah ciptakan syaitan ni? Kenapa Allah ciptakan syaitan? Beliau menjawab dengan pendek tetapi sangat tepat. Jawab Ibnul Kalim, singkat, padat dan tepat, short and sharp. Kenapa Allah wujudkan syaitan? Jawabnya supaya semakin kuat manusia bergantung kepada Allah. Itu jawapannya. Jadi subhanallah, walaupun diuji dengan pelbagai dimensi, satu saja jalan penyelesaiannya yang ada Nabi Ayub, dan kita perlu ambil ibrahnya, iaitu kita mengekalkan ingatan kita kepada Allah melalui zikir yang wajib, iaitu solat, yang kita silah hubungan kita dengan Allah, wasjud waqtarib, iaitu sujud dan berdekatlah. Kerana apabila manusia ni lemah, dia berhubung dengan Allah yang maha kuat, dia akan ada kekuatan. Manusia yang miskin, ketika dia berhubung dengan Allah, dia ada kekayaan. Jadi jangan kita lihat Nabi Ayub waktu itu menjadi orang yang paling miskin. Nabi Ayub adalah orang yang paling tidak sihat. Nabi Ayub adalah orang yang paling keseorangan. Tidak. Sebenarnya Nabi Ayub waktu itu ialah orang yang paling kaya, orang yang paling kuat, orang yang paling gembira kerana dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, malangnya saya ni tak dapat nak hafal dari kalau boleh dibantu oleh Ustaz Manasib, dan Allah menegaskan tipu daya syaitan ini lemah sangat. Tipu daya syaitan tidak kuat. Kenapa syaitan nampak kuat? Kerana kita lemah berhubung dengan Allah. Itu aja. Macam kenderaan ni lah. Kalau kenderaan ni berjalan pelan, kereta di sebelah nampak laju.
Tapi cuba kenderaan ni bergerak laju, kenderaan di sebelah akan nampak perlahan. Jadi kenapa kita kita nampak lemah berbanding dengan syaitan? Kerana kita tidak kuat berhubung dengan Allah. Dan perhubungan dengan Allah yang paling penting, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, tipu daya syaitan ini hanya boleh ditangkis, boleh dihindarkan dengan apa? Illa mukhlasun. Dalam Quran kata Ustaz, mukhlasun, bukan mukhlisin. Syaitan boleh menyesatkan orang yang ada ilmu. Syaitan boleh menyesatkan orang yang banyak amal. Kita kena ingat bisyai'in. Bisyai'in tu artinya sedikit. Lapar sedikit berbanding dengan kenyang. Takut sedikit berbanding dengan ceria, gembira dan sebagainya. Sebab bisyai'in. Sebab itu antara jalan untuk kita sabar ialah dengan melihat kelebihan nikmat-nikmat. Sebab itu aneh sekali cara untuk kita bersabar ialah dengan bersyukur. Sebab syukur itu ialah apabila kita daripada kalimah syakar, artinya lebat, kita melihat sesuatu yang lebih, bukan sesuatu yang kurang. Jangan sampai apa yang kita tidak ada menghalang kita daripada bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab tu selalu saya katakan, hitung kesyukuranmu, jangan hitung kesukaranmu. Jadi itu satu. Yang kedua, kalau kita nak syukur dan nak sabar, kunci dia ialah apa dia? Kunci dia, kata-kata ulama sufi dan ulama-ulama yang dekat dengan Allah, ialah memperbanyakkan zikir. Jadi kalau kita nak sabar, zikir. Kalau kita nak syukur, zikir. Dan zikir yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al-Quran ialah solat. Lepas itu dikatakan wa aqimus solata lizikri, dan dirikanlah solat untuk mengingatiku, kata Allah. Jadi artinya solat adalah zikir yang paling akbar, zikir yang paling sempurna, zikir yang paling komprehensif. Kerana di sana ada zikir qauli, qalbi dan fi'li, ketiga-tiganya berjalan. Sebelum kita pergi kepada zikir subhanallah, alhamdulillah, tasbih, tahmid dan takbir, asas segala zikir ialah solat, iaitu silah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ayub, di situlah kekuatannya. Sebab tu dia minta dua saja. Biarlah dia ambil semua, dia ambil anak-anaknya, dia ambil hartanya, dia ambil kesihatannya, tapi jangan diambil lidah dan hatinya. Itu saja. Sebab itulah alat untuk berzikir. Zikir itu mengingat dengan hati, menyebut dengan lidah. Subhanallah. Kalau kita lihat tadi, Ustaz Muhammad Nasir telah menerangkan bagaimana tekad dan nekatnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Dalam satu majlis pengajian yang saya hadir, dalam oleh Allah yarham Tuan Guru kita Syekh Muhammad Zamzam, pernah ditanya kepada Syekh, kalau kita tengok di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan tentang ujian, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, wa basyiris sabirin. Jadi ujian ini ada pelbagai bentuk. Yang pertama minal khauf, rasa takut. Kemudian wal ju', rasa lapar. Dan yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan buah-buahan ataupun sumber makanan. Ini ujian di dalam Al-Quran yang menimpa setiap manusia. Tetapi manusia ini dalam diuji dia tidak sama antara satu sama lain. Ada orang yang kaya, dia tidak diuji dengan harta, tetapi diuji dengan kesihatan. Ada orang yang sihat, tetapi dia tidak diuji dengan kesihatan, tetapi diuji dengan kemiskinan. Ada orang sihat, ada orang kaya, tetapi diuji pula dengan masalah keluarga dan sebagainya. Jadi setiap orang ada ujian masing-masing. Ada orang yang diuji dalam bab ini tetapi tidak diuji dengan bab itu. Tetapi Nabi Ayub istimewa kerana diuji segala bentuk. Di sana ada takut, di sana ada lapar, di sana ada kematian puteranya,
Di sana ada perpisahan dengan isterinya, di sana ada kesakitan, dan tentu saja ada ketakutan sebagai seorang manusia, ya. Itu di sudut itu. Subhanallah, kita lihat Nabi Ayub alaihissalam bagaimana dia berdepan dengan ujian-ujian itu, ya. Selalu kita katakan dalam hidup ini, ya, kalau kita dapat nikmat, kita syukur. Kalau kita dapat ujian ataupun musibah, kita sabar. Jadi syukur dan sabar ini ialah bergiliran dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya sabar dan syukur ini sangat berkaitan. Ya, apa kaitannya? Ada dua. Yang pertama, kalau kita ditimpa dengan ujian, katalah, kita kena lihat bukan sahaja ketika kita diuji, tetapi kita ada lagi nikmat yang besar yang Allah berikan kita. Sebab tu selalunya apabila kita diuji ni, kita kena ingat bisyai'in. Bisyai'in tu artinya sedikit. Lapar sedikit berbanding dengan kenyang. Takut sedikit berbanding dengan ceria, gembira dan sebagainya. Sebab bisyai'in. Sebab itu antara jalan untuk